Kamu sering bermain permainan video di komputer dan telefon pintar. Pernahkah kamu terfikir, mengapakah watak dalam permainan tersebut akan melompat apabila kamu menekan papan kekunci atau mula menembak apabila tertikus ditekan? Sebenarnya, permainan komputer tersebut telah diprogramkan menggunakan perisian pengatur caraan atau lebih dikenali sebagai programming di dalam bahasa Inggeris. Untuk pengetahuan kamu, terdapat pelbagai peralatan harian yang digunakan oleh kita pada hari ini dicipta menggunakan pengatur caraan. Antaranya termasuklah mesin basuh elektronik, televisyen, penyaman udara, ketuhar mikro, jam digital dan banyak lagi. Melalui penggunaan atau cara komputer pada peralatan, pengguna hanya perlu menekan butang-butang tertentu pada alat kawalan dan semua pekerjaan seharian dilakukan secara automatik oleh peralatan dan mesin tersebut. Persoalannya sekarang, apakah itu pengatur caraan komputer? Pengatur caraan bermaksud satu set arahan yang mengarahkan komputer bagi melaksanakan sesuatu tugasan tertentu dan menyelesaikan masalah. Hal ini bermakna manusia menggunakan perisian atau cara bagi menetapkan arahan-arahan kepada komputer dan komputer kemudiannya akan bertindak mengaktifkan fungsi sesuatu peralatan dan mesin apabila arahan diterima. Oleh itu, dalam bab reka bentuk pengetahuan caraan ini, kamu akan belajar dua perkara yang penting, iaitu pertama, mengenali asas pengatur caraan. Kedua, belajar menggunakan perisian pengatur caraan Scratch. Pertamanya, bagi memahami asas pengatur caraan dengan lebih lanjut, terdapat tiga perkara penting yang perlu kamu ketahui, iaitu pertama, algoritma, dua, pseudocode, tiga, carta alir. Ketiga-tiga perkara ini sangat penting bagi merangka sesuatu pengatur caraan. Selain itu, ketiga elemen ini, iaitu algoritma, pseudocode dan carta alir, adalah saling berkait di antara satu sama lain. Pertama, algoritma bermaksud susunan langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau melaksanakan tugasan. Dalam hal ini, kita sebenarnya boleh menulis dan menyusun langkah-langkah yang perlu kita ambil bagi menyelesaikan masalah kita. Penulisan penyelesaian masalah menggunakan algoritma ini adalah bersifat langkah demi langkah, step by step, di mana kita akan merancang langkah pertama hingga ke langkah terakhir sehinggalah kita berjaya menyelesaikan masalah tersebut. Di sini, cikgu ingin memberikan satu contoh. Katakanlah Abu ingin membasuh air teh O untuk minum petang. Akan tetapi, Abu tidak tahu caranya. Kemudian, ibunya telah mengajar cara membasuh air tersebut kepada Abu. Lalu, Abu menulis cara-cara membasuh teh O di dalam bukunya. Berikut apa yang ditulis oleh Abu. Masak air panas di dalam kerek elektrik sehingga mendidih. Tuang air panas ke dalam teko.
Masukkan 1 uncang teh ke dalam teko tersebut. Rendam uncang teh sehingga air bertukar menjadi perang kekuningan. Keluarkan uncang teh menggunakan sudu. Masukkan 3 sudu gula ke dalam teko. Kacau sehingga gula larut di dalam air teh. Berdasarkan 7 langkah tersebut, Abu perlulah memastikan semua langkah membancuh air teh dibuat secara mengikut urutan, langkah demi langkah, step by step. Susunan langkah penyelesaian inilah yang disebut sebagai algoritma. Terdapat 2 cara menulis algoritma yang dicadangkan, iaitu pertama, menulis secara pseudocode dan kedua, menulis secara carta alif. Apakah itu penulisan secara pseudocode? Pseudocode ialah satu set pernyataan menggunakan bahasa biasa. Pseudocode menunjukkan langkah demi langkah melaksanakan sesuatu tugasan bermula dari awal sehingga akhir. Bagaimanakah cara kita menulis pseudocode? Berikut adalah cara menulis pseudocode berdasarkan contoh Abu membancuh teh O sebentar tadi. Setiap set arahan pseudocode perlu dimulakan dengan perkataan mula dan ditutup dengan perkataan tamat. Berikut cara menulis pseudocode. Mula. Panaskan air sehingga mendidih dalam cairan elektrik. Tuang air panas ke dalam teko. Masukkan 1 uncang teh ke dalam teko. Rendamkan uncang dan tunggu sehingga air menjadi perang kekuningan. Keluarkan uncang teh. Masukkan 3 sudu gula. Kacau gula sehingga larut. Tamat. Seterusnya, cara kedua yang boleh digunakan untuk menulis algoritma ialah melalui tulisan carta alif. Apakah itu carta alif? Carta alif ialah langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik di mana simbol-simbol geometri digunakan bagi mewakili langkah yang perlu dilakukan. Penggunaan carta alif akan membolehkan penulisan langkah penyelesaian lebih mudah difahami dan bersistematik kerana setiap langkah dihubungkan dengan anak panah. Pun begitu, sebelum kamu boleh menulis carta alif, kamu perlulah mengetahui simbol-simbol geometri yang digunakan dalam carta alif kerana setiap simbol mempunyai maksud dan kegunaan yang berbeza. Terdapat 4 simbol asas dalam carta alif yang perlu diketahui, iaitu pertama, simbol terminal, mula atau tamat. Kedua, simbol proses. Ketiga, simbol input atau output. Dan keempat, simbol aliran. Pertamanya, simbol terminal mula atau tamat dilukis dalam bentuk bujur. Fungsinya adalah untuk memulakan dan menutup sesebuah carta alif. Pada permulaan carta alif, simbol mula akan ditulis pada permulaan dan pada penutup pula simbol tamat akan ditulis. Keduanya, simbol proses diwakili dalam bentuk segi empat sama. Kegunaannya adalah untuk menerangkan langkah-langkah yang berbentuk aktiviti atau proses dalam setiap langkah penyelesaian. Secara umumnya, setiap langkah akan ditulis menggunakan simbol proses, melainkan
terdapat ciri istimewa pada langkah tersebut, maka simbol lain yang akan digunakan seperti simbol input, simbol output, simbol pilihan dan beberapa simbol yang lain. Ketiga, simbol input-output pula akan digunakan apabila langkah penyelesaian melibatkan kemasukan sesuatu atau penghasilan sesuatu. Input bermaksud memasukkan sesuatu. In, dalam. Put, letak. Input, letak dalam. Output pula bermaksud mengeluarkan sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Out, keluar. Put, letak. Output, letak keluar. Bilakah kita perlu menggunakan simbol input-output ini? Sebagai contoh dalam kes Abu membaca air teh sebentar tadi, Abu ada memasukkan air panas, uncang teh dan gula ke dalam teko. Proses memasukkan air panas, uncang teh dan gula merupakan proses input. Maka proses ini perlu ditulis menggunakan simbol input-output. Akhir sekali, simbol anak panah digunakan bagi menunjukkan aliran dalam carta alir. Di dalam sesebuah carta alir, kesemua simbol-simbol carta alir akan disambung oleh anak panah aliran bermula dari mula sehingga tamat. Berdasarkan penerangan ini, berikut adalah contoh penulisan carta alir berdasarkan contoh Abu membaca air teh. Cuba kamu perhatikan, setiap langkah mempunyai beberapa jenis simbol yang berbeza.